ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Marilah sama-sama kita melaksanakan ketaatan yang sempurna semampunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga segala usaha kita dalam melakukan ketaatan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dirahmatinya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu ini kita bersama anak Qaryah berjaya melaksanakan memasak kacau bubur Ashura. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala sumbangan yang mana turun tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan silaturahim, menambahkan ketaatan, keimanan, kerezekian. Mudah-mudahan kita bertambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian dan musibah, sama ada melalui kesenangan atau kesusahan. Terutamanya virus COVID-19 yang masih lagi belum nampak tanda-tanda kesembuhannya, kesudahannya. Moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari musibah ini. Amin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk khutbah minggu ini ialah perkara-perkara yang mengangkat bala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memimpin hatinya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui atas akan tiap-tiap sesuatu. Sesuatu yang menimpa kita dari segenap segi adalah peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, yang Maha mengetahui segala-galanya. Segala ketentuan ini pasti mempunyai hikmah yang kadang-kadang tidak tercapai di akal untuk memahami apa yang tersilat di sebalik segala ujian ini. Bahkan di antara tanda kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah dengan memberikan mereka ujian yang mana ujian tersebut sebagai satu sebab kepada mereka untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan pelbagai jenis ujian kerana empat perkara. Perkara yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala menguji manusia kerana ingin menaikkan darjat manusia di sisinya kerana kesabaran di dalam mengharungi ujian yang diberikan tersebut. Perkara yang kedua ialah Allah menguji manusia kerana ingin membimbing hati-hati kita agar sentiasa menyerah diri dan redha di atas segala jalan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menguji manusia kerana ingin mengampunkan dosa kesalahan kita yang lalu dengan dilakukan kafarah dosa tersebut melalui ujian-ujian tersebut. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia kerana ingin menghukum manusia di dunia dengan ujian yang ditimpanya, agar di akhirat kelak akan terlepas dari azabnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan diuji dengan kadar kemampuan dan ketahanan masing-masing. Setiap manusia yang diuji dengan pelbagai jenis ujian ini adalah mengikut daya tahan yang kuat dari segi fizikal dan mental, bahkan spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tidak memberkati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mereka yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Kerana itulah, setelah datangnya musibah dan kita meredai segala kekuatan ini, maka kita akan mula mengangkat tangan
untuk berdoa dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah ini dengan segera. Ini kerana kita tetap manusia yang bersifat lemah, yang sangat bergantung kepada pertolongan Allah Jalla wa Ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara-perkara yang menyebabkan sesuatu musibah itu dihalangkan dan diangkat dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, segera bertaubat dan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak sesekali akan menyiksa mereka sedang engkau, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka beristighfar. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada pulang balik daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini, banyak-banyaklah beristighfar dan sentiasalah berselawat agar Allah Subhanahu wa taala tidak memanjangkan bala yang diuji kepada kita, tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu di dalam syariat Islam, apabila ditimpa kemarau yang panjang pada suatu tempat, maka akan dianjurkan melakukan salat istisqa dengan meminta kepada semua masyarakat hadirin hadirat agar sentiasa beristighfar, memohon ampun dengan segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyakkan ibadah, terutamanya dengan melakukan salat dengan sempurna, bahkan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi apa sahaja perkara yang membuatkan baginda menjadi resah dan gundah gulana adalah melalui terapi solat. Terdapat hadis yang meriwayatkan hal tersebut. An Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun Salla. Daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa suatu perkara yang meresahkan hatinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera melakukan salat. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya apabila ditimpa musibah, apabila ingin memohon kepada Allah, apabila ingin mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah ke masjid, tunaikanlah sembahyang, berdoa, bermunajat, beristighfar, bersalawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah kita masing-masing. Yang ketiga, memperbanyakkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala bagi memohon segala pertolongan dan jalan keluar
sebagai solusi bagi segala musibah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada mereka yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Wirid ini sentiasa dibaca di pagi dan di waktu petang, untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita dari segala musibah dan ujian. Jika ditimpa musibah sekalipun, moga hati-hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar menerima segala ujian ini dengan hati yang terbuka dan redha di atas segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan keredaan hati-hati ini akan mendapat perhatian dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وكل وجه وأطعم وتكبر وبارك بجلالك وكمالك على بين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم
وإيمان الطيبة والهرم وترجمانه لسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله علي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam itu indah. Indah itu dengan iman. Iman itu yang membuatkan kita berenang dalam rahmatnya Allah. Mati itu pasti. Maka jangan kita membuat kesalahan. Kesalahan itulah yang membuatkan orang takut kepada mati. Maka bertaubatlah segera. Bersalawatlah kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدلي الشاه وولي عهده Duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahim جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة